Mari kita lihat apakah perlu kita buat untuk laporan yang memberi 20% kepada keseluruhan markah untuk khusus matematik kamu. Okey, tajuknya laporan untuk matematik teknologi UMT 112 dan juga matematik komputeran UMC 112 akan menggunakan soalan yang sama. So, CLO yang diuji di sini ialah CLO 2, menyelesaikan masalah matematik dengan menggunakan konsep algebra, geometri dan trigonometri, menguji C3 kemahiran numerasi iaitu PO 11 dan juga CLO 3 melakukan penyelesaian masalah menggunakan kaedah graf trigonometri sehingga tahap efektif 2 menguji PO 4 iaitu kemahiran berkomunikasi. Tapi untuk kes ini kita berkomunikasi secara bertulis sahajalah, iaitu melalui laporan kamu. So untuk laporan ini kita akan fokus dengan topik 2 iaitu trigonometri sahaja. Okey, mari kita lihat. Okey, arahan untuk laporan ini ialah setiap pelajar perlu wajib melaksanakan laporan ini. Dia boleh dibuat secara berkumpulan 2 hingga 4 orang. Kalau kamu nak buat secara individu boleh juga. Tapi sebab sekarang kamu orang duduk di rumah, boleh saja kebanyakan akan buat secara individu lah. Namun kamu berkumpulan pun latihan kamu mesti secara individu. Setiap orang mesti ada satu laporan. Laporan baik perlu mempunyai ciri berikut: persembahan yang baik dan mudah dibaca, langkah pengiraan yang sistematik yang jelas, laporan tersusun dan berstruktur jelas, sintesis idea dan maklumat dan data yang asli. Untuk bahagian nombor 4 ni kamu jangan risau, saya sudah tolong buat kamu satu template. Kamu ikut saja template itu dan jawab dalam template Word itu. Tempoh pelaksanaan adalah sepanjang minggu 13 hingga 16 September dan tarikh hantarnya ialah 17 September. Okay. Apakah soalan dia? Tajuk dia adalah mengenal pasti bagaimana setiap parameter dalam suatu persamaan trigonometri mempengaruhi bentuk grafnya. So, apa benda parameter di sini? Saya akan terangkan nanti. So, apa kaedah yang kamu gunakan? Kamu melakarkan graf menggunakan perisian. So, perisiannya nanti saya akan perkenalkan juga. Okay, trigonometri kita dah belajar 3 jenis kan, iaitu graf sinus, kosinus dan tangent. Secara umumnya dia boleh tulis sebagai A sin BX tambah C. So parameter yang dimasukkan di sini ialah nilai A, B dan C ini. So kalau A ni 2, apa yang berlaku pada graf sinus itu? Kalau A itu ialah 3 ke 4 ke 5 ke, sama juga untuk B. B ini mempengaruhi apa pada graf itu. Dan akhirnya ialah C. So kalau kamu ada buat latihan topik trigonometri ni, memang kamu sudah boleh imagine apa yang berlaku jika A, B, C ini berubah. Dia menjadi nombor positif kah, negatif kah, pecahan kah, sepatutnya kamu dah tahulah sebab kamu ada buat latihannya. Dan macam mana kamu nak mengenal pasti perubahan ini? Okay, buat perbandingan graf. Okay, dengan 3 keadaan. Perhatikan perubahan bagi parameter A apabila B dan C dimalahkan. Maksudnya B dan C tak berubah, kamu ubah A sahaja. Okey, kes kedua ialah ubah B sahaja dan kes ketiga ialah ubah C sahaja. Nanti saya akan terangkan dalam template yang saya sediakan. Semua ini kita fokuskan untuk jumlah 0 hingga 360 darjah. So, bila kamu dah lakarkan sebuah graf itu, cara untuk berperbandingan ialah kamu lihat ada tak perubahan kepada 4 perkara di sini. Pertama iaitu nilai maksimum, minimum dan garis keseimbangan dia, bilangan kitaran dia, tempoh dan juga amplitude untuk graf itu. Selepas kamu membuat perbandingan graf untuk semua graf sin, cos dan tangent, untuk apabila parameter A dan B dan C ini berubah, kamu perlu buat satu rumusan yang akhir. So, cadangan perisian yang boleh digunakan untuk melakar graf ialah desmos.com atau juga yang kamu boleh cari dalam NCTM ORG ini. Okay. Semua latihan ini mesti dijawab dengan menaik dalam Word atau WPS sebab ini adalah laporan. Okay. Laporan yang menguji PLO 4 kamu, iaitu kemahiran berkomunikasi secara bertulis. Tidak boleh suka-suka hati sebarang tulis pada kertas kecil, conteng sana sini. Tidak boleh, mesti menggunakan Word atau WPS. Untuk pelajar yang duduk di rumah tak ada komputer, so mungkin kamu boleh jawab pada kertas dahulu
Dan bila ada peluang buka KB ke, atau kamu boleh pinjam dengan kawan atau saudara mara ke, ni kamu boleh type jawapan kamu, kemudian hantar kepada saya. Tapi kamu perlu ada jawapan pada kertas dahululah. Okey, so macam mana nak menjawab soalan ini, saya akan terangkan dalam video seterusnya menggunakan template yang telah saya sediakan.